salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Sahabat-sahabat saya sekalian, PKR sekarang berdepan dengan satu dilema yang besar. Adakah wajar mereka korbankan ahli parlimen Ampang, Rodziah Ismail, semata-mata untuk memberi laluan kepada muka baru dalam parti Tengku Zafrul Aziz? Kedengarannya mudah, tetapi apabila kita kupas lebih dalam, isu ini sebenarnya penuh dengan kontroversi dan boleh menggoncang strategi PKR menjelang PRU yang akan datang. Rodziah bukan orang baru dalam politik. Beliau mula menjadi adun batu 3 sejak tahun 2008. Menang 3 penggal berturut-turut dan akhirnya dipindahkan ke Ampang pada PRU 15 untuk merampas kembali kerusi itu daripada Zuraida Kamarudin. Kita tahu sejarah kerusi Ampang ini bukan biasa-biasa. Dari zaman Zuraida bersama PKR, kemudiannya lompat ke Bersatu, akhirnya sertai Parti Bangsa Malaysia. Kerusi ini memang menjadi pentas politik yang penuh dengan drama. Dalam keadaan sebegini, kemenangan Rodziah pada tahun 2022 adalah bukti beliau ada pengaruh dan jaringan akar umbi yang kuat di kawasan itu. Sekarang tiba-tiba masuk pula Tengku Zafrul, bekas bengke, bekas Menteri Keuangan dan baru saja melompat dari UMNO ke PKR. Persoalan yang timbul, adakah PKR sanggup mengambil risiko besar dengan mengorbankan seseorang yang sudah terbukti ada pengaruh di Ampang demi memberi peluang kepada seorang outsider yang sebenarnya belum pun diuji di medan politik akar umbi. Azmi Hasan, seorang penganalisis politik dari Akademi Nusantara, berkata langkah ini memang sangat berisiko. Tengku Zafrul katanya tidak ada pengaruh di peringkat akar umbi. Sama seperti waktu beliau berada dalam UMNO di Kota Raja dulu. Malah di sana pun beliau gagal mendapatkan penghormatan daripada ahli-ahli UMNO sendiri. Kalau masuk PKR, apa jaminannya keadaan akan berubah? Tambahan pula, Ampang bukanlah kawasan yang mudah. Ia memerlukan calon yang ada sentuhan rakyat, bukan sekadar nama besar ataupun bekas menteri. Profesor Ahmad Fauzi dari USM pula menambah, kalau Rodziah terbukti berjasa di Ampang, menggantikan beliau dengan Zafrul memang langkah yang tidak bijak. Beliau melihat Zafrul sebagai seorang political unknown, walaupun sudah lama dalam UMNO sejak tahun 1997 lagi. Tetapi hakikatnya nama beliau hanya melonjak selepas dilantik menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Muhyiddin Yassin pada tahun 2020. Jadi persoalan besar di sini, adakah Zafrul benar-benar seorang ahli politik yang lahir daripada perjuangan ataupun hanya seorang teknokrat yang masuk politik sebab peluang kuasa terbuka? Kita kena faham, Zafrul membina kerjaya dalam dunia korporat dan perbankan, bukan melalui keringat berjuang bersama rakyat di bawah. Jadi untuk beliau tiba-tiba coba menjadi wakil rakyat di kawasan sekeras Ampang memang akan mengambil masa yang lama sebelum masyarakat di sana boleh menerima beliau sebagai pemimpin mereka. Lagi pula, tempoh menuju PRU 16 bukanlah lama sangat. Dalam masa 2 tahun cukupkah masa untuk Zafrul membina kepercayaan rakyat Ampang? Disinilah letaknya kontroversi besar. Rodziah walaupun dikritik karena pernah kalah dalam perebutan jawatan ketua wanita PKR dan dianggap rapat dengan Rafizi Ramli, masih ada asas sokongan sendiri. Malah Fauzi berpendapat PKR tidak patut membuang Rodziah terus. Sebaliknya boleh hantar beliau ke kerusi lain yang lebih selamat. Beliau masih ada potensi. Malah dengan usia 61 tahun, beliau boleh lagi berkhidmat 4 hingga 5 tahun akan datang. Tetapi Azmi pula berpendapat Rodziah ini sebenarnya sudah jadi duri dalam daging kepada PKR. Sama macam Rafizi dan juga Nik Nazmi. Jadi beliau tidak terkejut kalau PKR memang berniat untuk menggugurkan Rodziah demi memberi ruang kepada orang seperti Zafrul yang mungkin lebih mudah dikawal dari dalam parti. Ini menimbulkan persoalan lebih besar. Adakah keputusan politik PKR benar-benar berasaskan khidmat dan kepercayaan rakyat ataupun sekadar strategi dalaman untuk mengukuhkan kedudukan orang dalam yang disukai oleh kepimpinan?
Satu lagi aspek yang menarik, Zafrul sekarang hanyalah seorang senator dan jawatannya itu pun akan tamat pada Desember nanti. Ada yang spekulasi kata PKR mungkin akan coba paksa pilihan raya kecil supaya beliau dapat masuk ke parlimen lebih awal. Tetapi Azmi kata ini hampir mustahil karena Rodziah pasti tidak akan rela kosongkan kerusinya begitu saja. Jadi apa sebenarnya strategi di sebalik kemasukan Zafrul ke PKR Ampang? Adakah hanya sekadar mencoba nasib ataupun memang ada rancangan jangka panjang yang sedang dirangka oleh pemimpin tertinggi di PKR? Kita kena ingat, ini bukan kali pertama isu parachute candidate ataupun calon payung terjun berlaku. Dalam sejarah politik Malaysia, ramai ahli korporat ataupun figura luar masuk politik secara tiba-tiba tetapi tidak semuanya berjaya. Ada yang dilihat tidak mesra rakyat, tidak faham denyut nadi masyarakat dan akhirnya ditolak. Contoh jelas ialah beberapa teknokrat yang dilantik ke kabinet semasa era Muhyiddin dan juga Ismail Sabri. Tetapi selepas itu gagal mendapat tempat dalam PRU 15. Jadi kalau PKR ulang langkah sama dengan Zafrul, bukankah itu satu perjudian yang boleh memakan diri? Dan sinilah kita sampai sudah ke persoalan kontroversi yang saya ingin lontarkan kepada Anda, sahabat-sahabat semua. Adakah PKR sedang mengorbankan prinsip demi strategi politik? Kalau Rodziah yang sudah terbukti ada sokongan akar umbi diketepikan hanya untuk memberi laluan kepada seorang teknokrat yang mungkin lebih disenangi kepimpinan pusat, apa maknanya slogan reformasi yang sudah dilaungkan selama ini? Adakah PKR sedang mengulangi kesilapan parti-parti lain yang terlalu bergantung kepada nama besar tetapi lupa kekuatan sebenar politik terletak pada kepercayaan rakyat bawahan? Lebih menarik lagi kalau PKR betul-betul menjadikan Zafrul sebagai calon Ampang, adakah ini akan membuka ruang kepada lawan politik seperti Perikatan Nasional untuk menyerang PKR dengan isu calon import yang tidak faham penderitaan rakyat setempat? Bukankah itu akan menjadi peluru mudah untuk pihak lawan dalam kempen PRU nanti? Sahabat-sahabat semua, inilah dilema besar yang sedang menghantui PKR sekarang. Sama ada mereka pilih jalan selamat dengan mengekalkan Rodziah yang sudah ada pengaruh, atau mereka ambil risiko besar dengan meletakkan Zafrul yang belum diuji di lapangan rakyat. Apa pandangan Anda semua? Adakah Zafrul calon masa depan yang mampu mengangkat PKR ataupun beliau ini hanyalah simbol kepada politik elitis yang semakin menjauh daripada suara rakyat? Kalau Anda rasa cerita ini penuh dengan drama politik yang tidak habis-habis, percayalah, PRU 16 nanti akan menjadi lebih panas daripada apa yang kita bayangkan. Jadi jangan lupa kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Adakah PKR sedang buat satu langkah bijak atau mereka sebenarnya sedang menggali kubur sendiri di Ampang? Sekian saja dulu perbincangan kita kali ini kawan-kawan. Kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata Anda tentang politik sebenar di belakang tabir, tekan butang like itu, subscribe ke channel ini dan kongsikan video ini supaya lebih ramai tahu apa yang sedang berlaku. Ingat kawan-kawan, politik Malaysia tidak pernah sunyi daripada kejutan. Soalnya, kejutan kali ini akan jadi kemenangan ataupun kehancuran untuk PKR sendiri. Salam sejahtera semua dan salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya nanti. Sekian sekali lagi, terima kasih.